Kita sebenarnya nak ceritakan tentang ronda-ronda Syawal 2017. Lepas ini kita akan saksikan bingkisan iaitu 6 pemenang peraduan slogan terbaik ronda-ronda Syawal 2017 menerusi khidmat pesanan ringkas SMS di Konti Labuan FM menerima kunjungan kaki tangan RTM Labuan. Jadi kita akan saksikan bingkisan yang disediakan. Okey, itu sebenarnya bingkisan itu kata penerbit. Selepas ini kita akan saksikan, kita simpan dahulu. Oh, simpan dulu. Okey, kita nak cerita teruskan tentang MyPo. Awak tahu tak MyPo tu apa? Pernah dengar salah satu di bawah KPDNKK yang orang kata menjaga kepentingan harta intelek ini sendiri. Betul. Dan kita nak bercakap lebih lanjut mengenainya bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syahar Osman yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyPo. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang. Katanya tadi dari segi di Malaysia sendiri untuk kita kata pattern dan juga untuk trademark itu semakin berkembang maju dan juga sememangnya satu kita kata perkembangan yang baik untuk negara kita sendiri. Tapi hari ini kita nak cerita juga tentang bagaimana peranan MyPo dan juga dari segi kita nak kata pattern dan sebagainya itu apakah yang lagi boleh kita ketahui tentang MyPo ini, Tuan? Ya. Pertama sekali adalah peranan MyPo adalah menggalakkan pendaftaran harta intelek yang dihasilkan. Kalau boleh itu mereka cipta tempatan. Kerana fokus kita pada ketika ini kita memintalah semua pengusaha-pengusaha di negara kita ini mereka tentang kepentingan untuk melindungi hak harta intelek mereka yang mereka hasilkan. Okey. Kerana jika tidak didaftarkan, tindakan undang-undang tidak boleh diambil kerana pendaftaran hasil reka cipta itu telah diciplak oleh orang lain. Oleh itu, peranan MyPo ialah supaya meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya hasil-hasil reka cipta mereka itu didaftarkan di MyPo. Oleh itu, salah satu daripada inisiatif yang utama pada ketika ini yang kita buat adalah memberi pengiktirafan kepada pereka-pereka cipta tempatan dengan penghasilan dan penemuan baru dengan adanya Anugerah Harta Intelek Negara 2017. Anugerah ini telah kita mulakan sejak 2006 lagi. Sempena dengan Hari Harta Intelek Negara yang disambut pada 26 April pada setiap tahun. Jadi Tuan Haji Syahar, kalau kita lihat sekarang ini mungkin fokusnya kepada golongan muda khususnya yang sekarang ini banyak melibatkan di dalam perniagaan online. Jadi mungkin boleh Tuan terangkan bagaimana mereka setakat ini, adakah tahap kesedaran mereka tentang untuk kepentingan menjaga harta intelek ini bagaimana? Kita sekarang Perbadanan Harta Intelek Malaysia sedang bekerjasama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Agensi di bawah kawalan menteri kita yang berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Menteri KPDNKK, yang mana kita rasakan bahawa kewajipan kepada perniagaan online ini daftar dengan SSM satu kewajipan. Selepas itu mereka datang kepada MyPo untuk daftar dengan kita apa-apa produk yang mereka ingin ceburi. Bukan produk, iaitu logo atau label kepada produk yang mereka hasilkan. Kerana sekiranya ia tidak didaftarkan, kemudian hari tidak akan dilindungi. Kerana pertamanya ialah untuk membina satu reputasi dan kualiti barangan yang disediakan itu hendaklah disertakan dengan jenama yang boleh membawa mereka ke pasaran yang lebih besar. Kerana pemilihan barang-barangan itu yang mereka hasilkan adalah berdasarkan kepada logo atau label yang diperkenalkan. Oleh itu, MyPo pada ketika ini sedang merancang satu gerakan dengan bersama SSM supaya mereka yang mendaftar secara online itu datang kemudiannya kepada MyPo untuk didaftarkan. Banyak antara faktor-faktor yang berada di bawah MyPo, khususnya pattern, cap dagangan, petunjuk geografi, reka bentuk perindustrian dan juga hak cipta. Dan ini juga dimasukkan dalam anugerah Harta Intelek Negara 2017. Tetapi dari segi beberapa elemen ini, dari segi pattern, cap dagangan, petunjuk geografi, reka bentuk perindustrian dan juga hak cipta ini, yang mana satu menjadi kita kata paling mendapat tumpuan ataupun perhatian kepada pereka-pereka ini? Penyertaan pada tahun ini kita lihat adalah penyertaan paling tinggi sejak tahun 2006. Kerana pada tahun ini penyertaan kita terima sebanyak 518 permohonan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu iaitu sebanyak 438. Dan keseimbangan dalam permohonan untuk bertanding dalam anugerah ini adalah
dalam kategori-kategori seperti kategori cap dagangan, kategori patent, kategori reka bentuk perindustrian, kategori hak cipta, dan juga pada tahun ini kita ada perkenalkan 2 anugerah baru, iaitu anugerah khas dalam sektor koperasi dan juga reka cipta untuk sekolah menengah peringkat antarabangsa. Kita melihat sumbangan koperasi di negara kita itu amat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Maka kita bekerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, iaitu agensi di bawah kementerian juga, supaya mereka meneliti, memilih koperasi-koperasi yang banyak mendaftar harta intelek dalam bidang koperasi. Oleh itu, anugerah pada tahun ini, anugerah khas ini, anugerah Yang Berhormat Menteri kita namakan, kita beri pada sektor koperasi dan juga sektor sekolah menengah peringkat antarabangsa dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagaimana kriteria pemilihan itu dibuat untuk menilai siapa yang terbaik dan siapa yang Kriteria itu kita ada pecahan dia. Dia ada bidang, umpamanya bidang farmasi, bidang farmasikal, kejuruteraan dan juga reka bentuk ataupun penghasilan dalam mutu bidang hak cipta. Jadi kita senarai pendekkan peringkat zon, berbagai zon, dan ada pasukan panelnya yang akan memilih yang layak ke peringkat akhir. Dan dibarisi oleh panel-panel ini yang dilantik daripada kalangan profesional daripada luar. Bukanlah daripada kalangan MIPO, tetapi daripada bidang-bidang tertentu, peringkat pengajian tinggi ataupun peringkat industri itu sendiri, kita ada pakar-pakar yang akan menilai peringkat akhir. Kalau kita tengok di sini kan banyak kategori-kategorinya. Yang paling utamanya untuk kategori untuk organisasi ni hadiah utamanya 30,000 katanya. Untuk tahun ni 18 Julai nanti bakal berlangsungnya. Ya, bakal berlangsung pada 18 Julai nanti yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri KPDNKK, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Permintaan dia setakat ini memang merangsangkanlah. Ya, merangsangkan. Tuan, kalau kita lihat ya dari segi penyertaan bukan sahaja untuk pertandingan seperti ini, tetapi juga kesedaran tentang pendaftaran harta intelek itu sendiri dan juga untuk mendaftarkan harta intelek itu, kita sudah lihat sudah sampai ke peringkat adik-adik di sekolah menengah, di institusi kemahiran, di peringkat universiti. Maknanya kita tidak perlukan, maknanya bukan sahaja kita perlu menunggu kita sudah mempunyai sebuah syarikat dan sebagainya, tapi di peringkat sekolah juga perkara itu boleh dilaksanakan. Kesan daripada impact daripada sekolah-sekolah menengah yang kita adakan beberapa program peringkat sekolah menengah, banyak reka cipta peringkat sekolah ini telah diketengahkan. Dan itu sebabnya pada anugerah pada tahun ini ada anugerah khas itu diberi kepada peringkat sekolah menengah kerana mereka sudah mula, peringkat sekolah menengah ini sudah mula menghasilkan reka cipta bidang robotik, bidang farmaseutika dan bidang-bidang yang melibatkan komoditi-komoditi seperti kelapa sawit dan sebagainya. Kita melihat satu kesedaran yang begitu tinggi di peringkat sekolah menengah. Oleh itu kita berharaplah tidak terhenti di setakat peringkat pendaftaran sahaja, apa-apa penemuan dan penghasilan teknologi tinggi ini dapat dikomersialkan. Sekiranya ingin sebagai satu pulangan yang lebih tinggi kepada ekonomi sesebuah organisasi ataupun individu itu. Saya terbaca ada satu juga inisiatif yang dilakukan oleh MIPO, ada satu modul IP fantastik itu untuk pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah sendiri. Iaitu secara santai, fun learning to aspire innovation and creativity. Kita buat program ini kepada sekolah menengah secara santai dan mereka diminta untuk menghasilkan reka cipta dan menubuhkan syarikat dan sebagainya, dan akhirnya kita evaluate lah, kita assess, kita bagi penilaian mengikut pemarkahan, dan mereka yang berjaya itu akan dibawa untuk di dalam anugerah hari anugerah nanti pada minggu hadapan mereka akan perlihatkan hasil-hasil ciptaan mereka. Okey, ini trofi yang bakal dimenangi oleh mereka yang penerima anugerah ataupun mereka yang memilih anugerah itu nanti. Global, ada globe di sini sebagai lambang, maknanya reka cipta itu boleh ke peringkat global, boleh menjangkaui. Boleh kita dia ada satu lagi talent sebenarnya ni. Ada satu lagi yang diberi oleh WIPO, iaitu World Intellectual Property Organization yang berpusat di Geneva, Pertubuhan Harta Intelek Dunia. Untuk company untuk bersama-sama dengan piala, dia ada 2 dia akan dapat nanti Piala ini adalah piala khas yang disokong oleh peringkat antarabangsa. Makna mengiktiraf reka cipta di Malaysia ini. Melihatkan kepada penyertaan dari segi anugerah dan juga saban tahun dan juga dengan penubuhan MIPO ini, bagaimana tuan melihat dari segi penghasilan, kreativiti, reka bentuk di peringkat Malaysia dalam negara sendiri berkembang dari sehari ke sehari? Kita melihat dari segi jumlah pendaftaran.
Kalau kita lihat dari segi cap dagangan, jumlah pendaftaran adalah seimbang. Pendaftaran tempatan dan pendaftaran antarabangsa. Tetapi dalam bidang paten ada sikit perbezaan ketara, iaitu lebih kurang 20% tempatan, 80% antarabangsa. Kerana kita lihat dalam bidang teknologi ini, syarikat-syarikat daripada antarabangsa, negara-negara maju banyak memasarkan hasil paten mereka di Malaysia. Oleh itu sebab itu peningkatan mereka meningkat. Dan hasil yang didapati oleh MyPo sendiri adalah dalam bidang paten ini banyak bergantung kepada pendaftaran antarabangsa. Walau bagaimanapun, dengan adanya kedudukan hari ini, sokongan kerajaan terhadap bidang research and development R&D kepada syarikat-syarikat tempatan untuk menghasilkan pendidikan, kita berharap permohonan paten ini akan meningkat dari semasa ke semasa dengan adanya program-program yang kita laksanakan. InsyaAllah. Akan datang ada lagi program-program lain di bawah MyPo sendiri dalam memastikan kesedaran dan juga pemahaman tentang kita sekarang pelindungan mengumpulkan fokus kepada kumpulan kecil yang berpotensi untuk mendaftar. Kalau kita pergi dalam bentuk seminar yang besar-besar ni, kemungkinan tidak ada kualiti. Jadi kita banyak pergi kepada potensial lah, yang potensi yang kita bawa selepas saja daripada bengkel itu, mereka akan mengukuhkan permohonan. Okey, insyaAllah kita harapkan lebih banyak lagi permohonan dan juga pendaftaran dari segi reka cipta dan inovasi yang dihasilkan. Secara ringkas Tuan, untuk mengakhiri segmen kita hari ini, mungkin boleh wawarkan tentang Anugerah Harta Intelek Negara, bila dan di mana bakal diadakan? Anugerah ini akan diadakan pada 18 Julai pada hari Selasa minggu depan, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kepada semua, kita haraplah mereka yang berjaya ni akan tidak terus memegang kejayaan itu, tetapi terus berusaha untuk mengkomersialkan produk yang mereka telah dianugerahkan dan dinobatkan sebagai yang terbaik di Malaysia. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Ya, Mudah-mudahan. terima kasih Sekali lagi Tuan Haji Muhammad Shah kerana bersama dengan kami. Itu dia MyPo dan juga Anugerah Harta Intelek Dah tahu Negara dah kepentingan 2017. kita untuk memelihara harta intelek. InsyaAllah kalau saya nak ada inovasikan suatu produk nanti, mungkin saya Apa boleh nak? paten dan daftarkan. Apa pattern apa? Suara anda? Boleh ke? Muka boleh. Muka? Tapi itu tidak ada kemungkinan. Kita akan cerita banyak lagi nanti tentang bagaimana perkara ini boleh kita sama-sama pelajari dan kita inovasikan. Selamat pagi Malaysia.